Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa 'azna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi bertemu di alam maya bagi meneruskan pembelajaran akhlak tahun 5, iaitu adab tajuk yang ketiga, adab kepada pemimpin. Selepas tajuk yang pertama adab berjual beli dan tajuk yang kedua adab dalam majlis. Adab kepada pemimpin. Terdapat 5 tajuk kecil, boleh rujuk dalam buku teks akhlak tahun 5 muka surat 12. Tajuk kecil yang pertama pengertian, yang kedua adab kepada pemimpin, ketiga dalil taat kepada pemimpin, keempat fadilat beradab kepada pemimpin, dan kelima akibat tidak beradab kepada pemimpin. Sebelum itu cuba lihat dalam buku teks muka surat 12, terdapat 2 gambar pemimpin. Yang pertama itu Duli Yang Maha Mulia yang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5, merupakan pemimpin, contoh pemimpin negara yang lepas. Gambar yang kedua Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, pemimpin negeri Selangor, negeri kita. Jadi kita terus pergi kepada tajuk kecil yang pertama, iaitu pengertian pemimpin. Apa makna pemimpin? Baik, sama-sama. Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin organisasi atau kumpulan, seperti sebuah negara, negeri, daerah, kampung, kumpulan, persatuan, keluarga dan sebagainya. Kita ulang balik. Ustaz bahagikan kepada 2 ni makna pemimpin. Kalau kita lihat macam panjang kan, senang ni sebenarnya nak ingat. Pemimpin ni siapa? Pemimpin ni ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin organisasi atau kumpulan. Apa contoh kumpulan tu? Seperti negara, negeri, daerah, kampung, kumpulan, persatuan, keluarga dan sebagainya. Ingatkan makna pemimpin ni. Tajuk kecil yang kedua ialah adab dengan pemimpin. Dalam buku teks muka surat 14 terdapat 6 adab kepada pemimpin. Adab dengan pemimpin. Yang pertama, memberi kerjasama. Yang kedua, menghormati dan menjaga maruah pemimpin. Kita sebagai rakyat kena sentiasa jaga maruah pemimpin kita. Contoh, pemimpin di kalangan kamu dalam kelas siapa? Ketua kelas. Adab yang ketiga, memberi teguran melalui saluran tertentu dan berhemah. Biasalah manusia kadang memang tak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Jadi bila kita nampak pemimpin kita tu melakukan kesilapan, kita kena tegur dengan cara yang baik. Adab yang keempat, memberi sumbangan dalam bentuk buah fikiran dan tenaga. Sekiranya kamu ada idea, cadangan untuk mempertingkatkan lagi kelas kamu, berikan idea tersebut dengan cara yang baiklah. Adab yang kelima, mendoakan kesejahteraan pemimpin supaya memperolehi kekuatan dalam menjalankan tugas. Doakan pemimpin kita tu, contohnya ketua kelas, guru-guru, supaya sentiasa sihat agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang adab yang keenam, taat kepada setiap arahan pemimpin selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Benar. Selagi arahan yang disuruh pada kita lakukan, selagi mana tidak bertentangan dengan apa yang agama suruh, Allah suruh. Jadi suka Ustaz nak ingatkan,
kalau kita lihat ada 6 adab kan. Ustaz nak kamu pilih 3 adab yang senang, yang mudah kamu ingat, yang pendek-pendek, dan boleh kamu hafal dan ditulis di dalam kertas peperiksaan atau ujian. Adab seterusnya adab tajuk kecil yang ketiga. Muka surat 15, dalil taat kepada pemimpin, daripada surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, siapa? Kamulah orang yang beriman. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin daripada kalangan kamu. Siapa pemimpin kalangan kamu dalam kelas? Ketua kelas lah. Selagi arahan yang diberi itu tidak bertentangan dengan agama, kena ikut. Sebelum itu dia kata taat kepada Allah dan Rasul. Melakukan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Kalau tengok dalil daripada surah An-Nisa ayat 59 itu, bagaimana kita nak tahu dalil itu dari merupakan dalil adab kepada pemimpin. Boleh tengok ada perkataan amri itu. Amri itu memberi makna pemimpin. Tajuk kecil yang keempat di dalam buku teks muka surat 16, fadilat beradab dengan pemimpin. Bila sebut perkataan fadilat, apa dia? Apa yang kamu akan dapat apabila melakukan adab-adab kepada pemimpin? Apa kesannya? Terdapat 5 fadilat di dalam buku teks. Yang pertama, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melakukan kebaikan, perkara yang baik, Allah dan Nabi Muhammad pun suka pada kita. Yang kedua, memenuhi tuntutan agama. Betul. Bila kita melakukan apa yang agama suruh, kita telah melakukan yang Allah suruh lah. Agama menuntut kita melakukan kebaikan. Yang ketiga, negara akan selamat dan aman daripada ancaman musuh. Ini khusus kepada pemimpin negara. Kita sebagai rakyat kena ikut apa yang diarahkan. Lagi-lagi waktu ini COVID-19, COVID-19 diarahkan untuk ikut SOP, kena ikut apa yang telah ditetapkan. Fadilat yang keempat, pemimpin dapat menjalankan tugas dengan lebih berkesan. Kita sebagai rakyat jangan ganggu apa yang dilakukan selagi tidak bertentangan dengan Islam, supaya pemimpin itu dapat melakukan kerja dengan baik. Dan fadilat yang kelima, pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Contohnya pemimpin itu bercadang untuk membina sekolah. Kalau kita tidak mengganggu, insya-Allah kita akan dapat sekolah yang baru, belajar dengan keadaan yang lebih selesa. Kalau kita ganggu, contohnya sebaliknya akan dapat. Dan tajuk kecil yang terakhir iaitu akibat tidak beradab dengan pemimpin. Ada 4 akibat. Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Allah marah kepada orang yang tidak beradab dengan pemimpin. Apa yang kita akan dapat? Dosa lah. Yang kedua, merosakkan imej negara. Contohnya kalau kita lihat di kaca televisyen, terdapat rakyat yang melawan pemimpin, melakukan perkara-perkara yang tak baik, merosakkan harta awam. Itulah contoh perkara yang tak baik. Contoh merosakkan imej negara. Orang negara luar pun akan lihat apa yang rakyat Malaysia lakukan. Yang ketiga, akibat yang ketiga, melemahkan semangat pemimpin untuk menjalankan tugas dengan cemerlang. Dan yang keempat, membantutkan pembangunan untuk kebaikan rakyat. Contoh macam Ustaz kata tadilah, contoh pemimpin kita tu merancang untuk membina sesebuah bangunan untuk kebaikan rakyat. Bila ada sesetengah rakyat ni mengganggu kerja pemimpin itu, rakyat pun tidak akan mendapat kebaikan ataupun keselesaan yang akan dia perolehi, yang akan dia dapat.
Jadi sebelum Ustaz menutup video tajuk pada kali ini, boleh lihat buku teks muka surat 17. Tahukah anda, bapa ialah pemimpin keluarga dan guru besar ialah pemimpin di sekolah. Jadi sebagai murid ataupun sebagai rakyat Malaysia, kita kena patuh kepada pemimpin yang melaksanakan amanah dengan bijaksana. Okey, selagi perkara itu baik, kita ikut. Selagi perkara itu arahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Islam, kita kena patuh. Kita kena lakukan. InsyaAllah cukup sampai di sini saja tajuk pada kali ini, iaitu adab kepada pemimpin. Sampaikan kepada yang tidak berkesempatan untuk melihat video ini, dan lakukanlah, amalkan perkara yang baik kepada pemimpin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video tajuk pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.